Salam sejahtera. Bersama Cikgu Izan lagi dalam Bahasa Melayu tahun 5. Okey anak-anak, hari ini kita akan masuk kemahiran baru iaitu kemahiran tata bahasa. Kamu semua boleh rujuk muka surat 18 buku teks Bahasa Melayu kamu ya. Okay, tajuk pada hari ini ialah tajuk isukan. Dan kita akan belajar kemahiran tata bahasa. Muka surat 18. Okay, sebelum tu mari kita baca sedikit tentang teks isukan ya. Okey, Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, SK Sri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan isukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang isukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang isukan. Afifi dan Tinesh turut membantu Danish. Baik, apa itu isukan dan apa itu penjodoh bilangan? Okay, hari ini, subjek tata bahasa yang kita akan belajar ialah penjodoh bilangan ya. Okey, kita pergi dulu kepada info isukan. Okey, isukan ni sebenarnya dalam sedar ataupun tidak, kamu sudah berkecimpung ya di dalam isukan. Okey, isukan ialah sukan elektronik ataupun kita senang-senang sebut permainan video dan dalam bahasa Inggeris dipanggil video game. Okey, biasanya permainan isukan ni antaranya ialah yang kamu biasa dengar ialah apa? PUBG, Minecraft, Terraria. Sebegitulah. Itu jelah isukan ya. Maknanya dalam sedar tak sedar kamu sudah berkecimpung dalam permainan. Okey. Kemudian tata bahasa kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni kamu telah belajar daripada darjah 1 sehinggalah darjah 4 dan kita akan memberi pengayaan apabila kamu berada di tahun 5. Okey, kita tengok munshi cilik di sini. Okey, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Kita tengok contoh kat bawah. Kata pasukan perkataan pasukan dalam frasa dua pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Okey, kamu tengok pasukan. Pasukan dekat situ ialah penjodoh bilangan bagi frasa dua pasukan murid. Okey, kamu tengok. Okey, kita akan pergi ke penjodoh bilangan yang pertama. Okey, kelompok. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu ada ni cikgu dah crop. Kamu boleh nampak kelompok. Yang ini ialah penjodoh bilangan. Apakah maksud penjodoh bilangan bagi kelompok? Okey, maksud dia ialah penjodoh bilangan untuk kumpulan orang. Okey, kalau kamu lihat di gambar tersebut pun ada dipamerkan dua kelompok murid yang duduk di dua meja berasingan Okey. Yang kedua, penjodoh bilangan yang kedua ya. Yang kedua ialah bidang. Okey, kalau kamu tengok gambar, bidang ini ada dua orang murid ataupun budak lelaki sedang duduk di atas tikar. Okey, apakah maksud bidang? Okey, cikgu beri maksud supaya kamu lebih jelas tentang penggunaan penjodoh bilangan Penjodoh bilangan bagi benda yang luas permukaannya. Kalau kamu lihat di dalam gambar, tikar itulah bidangnya ataupun kita panggil permaidani. Boleh, tikar boleh. Okey. Okey, seterusnya penjodoh bilangan yang ketiga ialah lembar. Okey, kalau kamu tengok gambar, ada ditulis lembar di situ dan ada sehelai kertas. Okey, jadi maksud lembar di sini ialah penjodoh bilangan yang digunakan untuk benda yang panjang atau luas bidangnya. Dalam gambar tu kamu boleh lihat ada sehelai kertas. Okey. Penjodoh bilangan yang keempat, baris. Okey, dalam gambar ditunjukkan murid duduk dalam barisan dan juga komputer juga diletakkan dalam barisan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya adalah penjodoh bilangan yang digunakan untuk benda yang bersusun memanjang. Okey, dalam gambar apa yang kamu boleh lihat ialah komputer dan juga murid tu sendiri pun duduk dalam keadaan bersusun memanjang. Itu kita panggil baris. Okey. Penjodoh bilangan yang kelima, kumpulan. Okey, kamu boleh lihat di sini pertandingan dia ada dilabelkan kumpulan A dan kumpulan B. Okey, apa itu kumpulan? Kumpulan tu bermaksud penjodoh bilangan untuk beberapa orang dalam satu tugasan. Bermaksud
Kalau cikgu sebagai contoh di sekolah, cikgu beri kamu satu tugasan, sebagai contoh menyiapkan buku scrap. Cikgu bahagikan kamu kepada beberapa kumpulan, jadi itulah yang dikatakan penjodoh bilangan untuk beberapa murid dalam satu kumpulan. Okey, seterusnya yang terakhir, penjodoh bilangan yang keenam ialah pasukan. Kamu tengok gambar, nampak tak kat situ? Ada 2 orang. Okey. Maksud pasukan ialah penjodoh bilangan untuk sekumpulan orang dalam satu pertandingan. Okay, tadi kita dah sebutkan pasal pertandingan e-sukan. Okay, jadi 2 orang dalam satu pasukan ni telah memenangi hadiah nampaknya. Okay, jadi biasanya pasukan ni mestilah lebih daripada seorang. Okay, paling sikit 2. Sebanyak-banyaknya mungkin sepasukan bola sepak. Okay? Baik, seterusnya. Okay, kita dah belajar dah apa itu penjodoh bilangan, apa itu isukan, dan cikgu dah terangkan maksud penjodoh-penjodoh bilangan yang diberikan dalam muka surat 18. Okay, tugasan kamu. Okay, kamu perlu bina ayat lengkap berdasarkan penjodoh bilangan yang telah diberikan dan yang telah dibincangkan tadi. Okay, arahan dia. Kamu perlu membina 2 ayat yang berbeza bagi setiap satu penjodoh bilangan yang diberikan. Ayat 1 perlu dibina mengikut contoh gambar yang diberikan, manakala ayat 2 kamu bina menggunakan idea sendiri. Jadi, semuanya ada 12 ayat yang perlu kamu bina. Faham kan? Okey, kalau kurang jelas, kita lihat contoh slide yang berikutnya. Mari kita tengok contoh. Jadi contoh 1, Cikgu Izan beri kepada kamu secara percuma. Semua boleh salin contoh 1. Jadi berbaki hanya 10 ayat saja lagi yang kamu perlu buat. Kita tengok contoh 1, gambar yang pertama iaitu kelompok. Cikgu Izan bina ayat begini. Ayat 1, Danish dan kawan-kawannya duduk di dalam 2 kelompok untuk membuat tugasan berkaitan e-sukan. Kamu nampak kan? Itu ialah ayat yang pertama, dan ayat yang pertama ini mesti ikut seperti dalam gambar. Dalam gambar tu ada Danish dan kawan-kawan dia duduk dalam 2 kelompok. Kumpulan 1, kumpulan 2. Nampak kan dalam gambar? Manakala ayat yang kedua, beberapa kelompok murid sedang bersembang di tepi kantin sambil menunggu makanan. Okey, ini ayat yang kedua, dan ayat kedua ini cikgu jana idea sendiri, tidak merujuk kepada gambar. Okey. Seterusnya, jangan lupa garis penjodoh bilangan yang digunakan ya. Baik. Ini contoh yang cikgu dah beri. Kiranya contoh percuma untuk ayat 1 ini semua orang boleh salin. Untuk ayat yang kedua sehingga ayat yang keenam, kamu bina sendiri. Ayat 1 berpandukan gambar. Ayat 2 jana idea sendiri. Okey, di manakah yang perlu kamu buat tugasan ini? Kamu perlu buat di dalam buku pemahaman. Okey? Baik. Jangan lupa hantar gambar tugasan yang telah siap seperti biasa di pautan Telegram channel Cikgu Izan seperti minggu-minggu yang lalu. Okey, itu saja. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa buat dalam buku pemahaman. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.